Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Baik, nama saya Muhammad Hasraf bin Abdul Hamid daripada DSI 7. Dan bersama saya ada beberapa orang yang lain, ahli kumpulan saya, iaitu Khairul Najib bin Mazali, Syafiqul, Muhammad Syafiqul, Muhammad Akmal bin Afendi dengan Muhammad Danish bersama-sama saya membentangkan tajuk ahli waris, tentang ahli waris. Baik, yang pertamanya adalah pendahuluan. Bahagian saya adalah pendahuluan. Yang pertama, ahli waris adalah orang yang terdiri dari golongan yang menerima harta pusaka, iaitu terdiri daripada suami, isteri, ibu, anak, ayah, adik-beradik dan lain-lain. Dan selain itu, dalam ilmu faraid adalah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Ilmu faraid juga adalah bertujuan untuk menentukan dan memberikan bahagian tertentu daripada harta pusaka si mati kepada ahli warisnya yang berhak. Baik, seterusnya saya pergi kepada isi saya, iaitu Asyabul Furud. Asyabul Furud ni adalah nama waris juga, macam bahagian waris Asyabul Furud. Yang pertama, waris Asyabul Furud menerima harta pusaka menurut bahagian yang telah ditetapkan oleh hukum syarak, iaitu sama ada 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8 ataupun 1/3 baki. Itu jumlah-jumlah harta pusaka yang boleh diperolehi lah. Mereka terdiri daripada isteri, suami, ibu atau nenek, bapa atau datuk, anak perempuan atau cucu perempuan, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapa atau saudara seibu. Jadi itu jelas menunjukkan Asyabul Furud ni adalah bahagian-bahagian ataupun bahagian-bahagian harta yang telah ditentukan oleh syarak untuk ahli-ahli keluarga, ahli-ahli waris kepada si mati tersebut yang mendapat harta pusaka masing-masing. Baik, saya rasa sekadar itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang giliran saya untuk menerangkan tentang dalil-dalil mengenai ilmu faraid. Dalil ini terbagi pada dua, dalil hadis dan dalil Al-Quran. Daripada dalil hadis tentang faraid ini adalah sabda Rasulullah SAW, ilmu itu ada 3, dan selain daripada 3 itu hanyalah sebagai lebihan sahaja, iaitu ayat mukamah, ayat hukum yang tidak dimasukkan. Sunnah yang sahih diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, dan ilmu untuk membahagikan harta pusaka yang ada daripada riwayat Abu Dawud dan Hakim. Maksud daripada ayat ini ialah ilmu itu ada 3. Selain daripada 3 itu ada lebihan daripada 3 itu adalah lebihan saja. Macam ni 3, lepas tu yang lebih-lebihnya sebagai lebihan saja, iaitu ayat mukamah, ayat hukum yang tidak dimasukkan. Pada sunnah yang sahih diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, dan ilmu untuk membahagikan harta pusaka yang ada. Maksudnya faraid ni adalah antara ilmu yang penting juga, ilmu yang ajar kita tentang membahagikan harta kita kepada family kita. Kita belajar ilmu ni adalah sesuatu yang sangat penting.
kerana nanti sampai masa ni kita akan hadapi untuk benda ni lah, untuk membahagi-hagikan harta. Itu pentingnya untuk kita belajar tentang ilmu faraid. Lepas tu hadis kedua tentang sabda Rasulullah SAW, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ia adalah ilmu yang dilupakan, dan ia merupakan suatu ilmu yang mula-mula akan disebut kepada umatku. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksud hadis yang kedua ni lah, pelajari ilmu faraid, kerana ilmu faraid adalah penting. Ilmu ini setengah ilmu yang selalu dilupakan oleh manusia. Padahal ilmu faraid ini sangat penting, dan ia merupakan ilmu yang mula-mula akan sekali Allah cabut daripada tubuh kita, daripada ilmu-ilmu lain. Kerana sebab ilmu faraid ini sangat penting bagi kita untuk kita belajar, dan kita belajar dan ajarkanlah orang. Ajar orang ni kita akan dapat pahala apa yang kita ajar. Setiap apa yang kita ajar dia ikut, InsyaAllah kita dapat pahala. Daripada dalil Al-Quran pula, dan bagi kamu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak punya anak. Surah An-Nisa ayat 12. Maksud dari Al-Quran ni, bagilah harta-harta 1/2 kamu daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri kamu. Bahagilah kepada isteri-isteri kamu 1/2 harta jika mereka tidak punya anak lelaki. Contoh kalau tak ada anak lagi kan, tak ada anak, bila seorang tu dah meninggal, maka bagilah harta tu kepada isteri kamu. Dari Al-Quran ayat kedua pula, tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan. Means kalau kita mempunyai anak, kita dapat 1/4 harta daripada yang orang tu tinggalkan. Maksudnya dia, kalau tak ada anak, bagilah ke isteri. Dan jika mempunyai anak, maka kamu dapat 1/4 daripada harta yang tinggalkan. Faham kan? Seterusnya, hukum tentang faraid. Hukum tentang faraid ialah, faraid adalah satu hukum perolehan harta bagi orang Islam yang telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Ianya adalah mengenai siapa yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut, dan beberapa bahagian yang ditetapkan bagi setiap waris yang layak. Syarat bagi faraid adalah, yang pertama, mempunyai dalil yang tak. Selain daripada darah ke, selain daripada dalil darah, tak boleh. Seorang Muslim, kalau orang kafir ke tak boleh hukum faraid. 3, mempunyai pertalian darah, pertalian perkahwinan. Dia kalau dah berkahwin ke, baru boleh ada faraid. Macam kalau dah berkahwin kan, boleh terima pada pembahagian harta. Okey, sekian daripada saya pas pada pertanyaan orang kawan saya. Pertanyaan sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiqul Hakim bin Anwar. Saya dari kelas DSI 5D. Jadi saya akan menyambung perbentangan rakan saya tentang definisi waris asobah. Majoriti ilmuwan fiqh bersetuju bahawa waris asobah azhab al-furud dan asobah merupakan golongan yang disepakati untuk mendapat faraid jika berlaku kematian dalam sesebuah keluarga. Perkataan asobah adalah dalam terma bahasa Arab yang bermaksud menghimpun dan menguatkan. Terma ini juga biasanya merujuk kepada keturunan lelaki ataupun keluarga yang bersambung dengan sebelah bapa. Dari sudut istilah,
Waris asobah ialah waris-waris yang menerima keseluruhan pusaka sekiranya bersendirian, iaitu apabila ketiadaan ashab al-furud atau mereka yang menerima baki pusaka sekiranya berlebihan selepas diagihkan kepada waris ashab al-furud yang sepatutnya. Dalam erti kata lain, asobah ialah setiap waris yang tiada kadar bahagian tertentu secara jelas dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah. Jadi waris asobah seharusnya lebih pasrahlah dalam hal agihan harta pusaka. Hal ini kerana kadang-kala mereka menerima semua harta pusaka kerana si mati tidak meninggalkan waris ashab al-furud. Kadang-kala mereka mewarisi baki selepas waris ashab al-furud dan kadang-kala tidak memperolehi sebarang lebihan kerana harta pusaka telah dihabiskan oleh waris ashab al-furud. Seterusnya kita pergi kepada kategori asobah. Asobah dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu yang pertama asobah bi al-nafsi, yang kedua asobah bi al-ghairi, yang ketiga pula asobah ma'al ghairi. Asobah bi al-nafsi bermaksud asobah dengan diri sendiri, iaitu seseorang menjadi asobah tanpa memerlukan kepada orang lain untuk mengasobahkannya. Mereka yang mewarisi secara asobah bi'an-nafsi ialah semua waris lelaki kecuali suami dan saudara seibu. Namun, jika terdapat ramai waris yang boleh mewarisi harta pusaka secara asobah bi'al-nafsi ini, maka yang diutamakan adalah waris yang paling hampir dengan si mati. Waris yang lebih jauh akan terdinding ataupun gugur. Dalilnya adalah berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu berikan fardu-fardu kepada ahli-ahlinya. Apa yang berbaki maka untuk lelaki yang lebih utama. Riwayat Al-Bukhari. Yang kedua pula ialah asobah bi al-ghairi. Asobah bersama dengan orang lain, iaitu seseorang mewarisi harta pusaka apabila si mati meninggalkan waris lelaki dan waris perempuan yang sama darjat, di mana bahagian mereka telah ditetapkan, iaitu bahagian waris lelaki adalah 2 kali ganda lebih daripada bahagian perempuan. Mereka terdiri daripada 4 golongan, iaitu yang pertama anak lelaki dan anak perempuan. Yang kedua, cucu lelaki dan cucu perempuan. Yang ketiga, saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan. Dan yang keempat, saudara sebapa lelaki dan saudara sebapa perempuan. Dengan mewarisi secara asobah, waris perempuan tersebut tidak lagi mewarisi secara fardu. Contohnya bagi anak perempuan, jika seorang diri dia akan mendapat secara fardu, iaitu 1/2 bahagian, tetapi dengan adanya anak lelaki yang mewarisi bersamanya, kedua-dua mereka akan mewarisi secara asobah bi al-ghairi. Dalilnya adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Maksudnya Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian 2 orang anak perempuan. Surah An-Nisa ayat 11. Yang ketiga pula adalah asobah ma'al al-ghairi. Asobah biasanya adalah berkaitan dengan waris-waris lelaki, tetapi asobah ma'al al-ghairi atau asobah berserta dengan orang lain bermaksud waris perempuan, iaitu saudara seibu sebapa perempuan ataupun saudara sebapa perempuan menjadi asobah apabila si mati meninggalkan bersamanya perempuan ataupun cucu perempuan, dengan syarat tidak ada saudara seibu sebapa lelaki ataupun saudara sebapa lelaki yang mengasobahkan saudara-saudara perempuan tersebut menjadi asobah ma'al al-ghairi. Jadi mengikut kaedah asobah ini, anak perempuan tidak menjadi asobah
bersama saudara perempuan sebagaimana anak lelaki dan anak perempuan. Tetapi anak perempuan tetap mendapat bahagian secara fardu, sama ada 1/2 jika seorang atau 2/3 bahagian jika lebih seorang. Manakala saudara seibu sebapa perempuan atau saudara sebapa perempuan sahaja yang menjadi asabah secara bersendirian. Baik, seterusnya kita pergi kepada cara pembahagian yang melibatkan waris-waris yang mewarisi secara asabah. Yang pertama ialah seorang. Sekiranya si mati hanya meninggalkan seorang waris asabah sahaja, waris tersebut akan mewarisi keseluruhan harta pusaka si mati. Yang kedua, lebih dari seorang. Sekiranya si mati meninggalkan lebih dari seorang waris yang menerima secara asabah yang sama darjat seperti beberapa orang anak lelaki, mereka akan mewarisi secara sama banyak. Yang ketiga pula, lelaki bersama perempuan. Sekiranya si mati meninggalkan waris lelaki dan perempuan yang sama darjat seperti anak lelaki dan anak perempuan, mereka akan mewarisi secara asabah bi al-ghairi, iaitu bahagian lelaki dua kali melebihi bahagian perempuan. Dan yang keempat, bersama waris fardu. Sekiranya si mati meninggalkan waris fardu dan waris asabah, waris asabah akan menerima baki setelah diberikan bahagian waris fardu. Dan yang terakhir adalah tidak mendapat bahagian. Sekiranya si mati meninggalkan waris fardu dan waris asabah, ada kalanya waris asabah tidak mendapat bahagian kerana ia telah dihabiskan oleh waris fardu. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki bin Muhammad Yusof dari kelas DSI 8A. Baik, saya akan sambung tajuk kita iaitu ahli waris mengenai waris dawil al-arham. Okey. Al-arham adalah jamak dari perkataan al-rahim yang bermaksud tempat terbentuknya janin di dalam perut ibunya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim, iaitu ibu kamu, sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 26. Manakala dawil al-arham dari segi istilah ulama faraid ialah waris yang mempunyai hubungan keluarga atau darah dengan si mati selain dari waris ashab al-furu' dan asabah sama ada lelaki atau perempuan. Contohnya, anak lelaki dan perempuan kepada anak perempuan, anak lelaki dan perempuan kepada saudara-saudara perempuan. Okey. Bapa saudara sebelah ibu, ibu saudara sebelah ibu, dan bapa kepada ibu dan lain-lain. Okey, kita pergi kepada kedudukan waris dawil al-arham dalam penerimaan harta pusaka. Okey, sekiranya waris dawil al-arham dibenarkan menerima harta pusaka, mereka adalah waris terakhir sekali yang akan menerimanya, iaitu sebelah tiada lagi waris-waris di kalangan ashab al-furu' dan asabah selain suami atau isteri, kerana mereka tidak boleh menghalang waris dawil al-arham dari menerima bahagian mereka. Namun disebabkan keadaan mereka yang terakhir dalam menerima pusaka, tidak semestinya mereka mempunyai hubungan yang jauh dengan si mati. Malah ada di antara mereka yang tergolong sebagai ahli keluarga yang dekat dengan si mati. Contohnya, bapa kepada ibu, anak kepada anak perempuan kepada saudara lelaki dan sebagainya. Walau bagaimanapun, para fuqaha
telah berselisih pendapat dalam memberikan hak kepada waris dawi al-arham ini, sama ada mereka berhak atau tidak. Okey. Perselisihan tersebut boleh dibahagikan kepada dua golongan. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahawa waris dawi al-arham tidak berhak menerima harta pusaka sekiranya waris-waris ashab al-furud dan asabah tidak ada, dan harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitulmal, sama ada Baitulmal ditadbirkan dengan baik atau pemerintah yang adil atau tidak. Yang kedua, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ibni Muhammad berpendapat bahawa waris dawi arham berhak mewarisi harta pusaka sekiranya waris-waris ashab al-furud dan asabah tiada, kecuali suami atau isteri. Okey. Syarat dan cara pewarisan waris dawi al-arham. Okey, bagi golongan yang mengatakan bahawa waris dawi al-arham berhak menerima harta pusaka, telah menetapkan dua syarat yang membolehkan mereka menerimanya, iaitu waris ashab al-furud tidak ada. Jika terdapat waris ashab al-furud, mereka akan mengambil bahagiannya secara fardu, kemudian baki secara arat. Pengambilan baki secara arat didahulukan dari memberi harta pusaka kepada waris dawi al-arham. Waris asabah tidak ada. Jika terdapat waris asabah keseluruhan, harta pusaka akan diberikan mereka. Jika mereka bersendirian, iaitu tanpa waris ashab al-furud, waris asabah akan mengambil baki selepas waris ashab al-furud apabila mereka bersama. Namun begitu, jika terdapat salah seorang suami atau isteri, maka salah seorang daripada mereka akan mengambil bahagian secara fardu dan baki harta tersebut akan diserahkan kepada waris dawi al-arham. Di kalangan fuqaha yang membolehkan dawi al-arham menerima harta pusaka, mereka berbeza pendapat pula tentang cara pewarisannya. Antaranya ialah kaedah ahlu al-ram. Kaedah ini dikenali sebagai aliran al-taswiyah, iaitu menyamaratakan ahli waris dawi al-arham dalam menerima harta pusaka. Oleh itu, tidak ada perbezaan di antara ahli waris yang dekat dan ahli waris yang jauh, dan antara lelaki dengan perempuan. Dasar pembahagian pusaka adalah secara sama rata kerana pewarisan mereka semata-mata atas dasar hubungan kerabat, iaitu rahim dengan si mati. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kaedah fahami faraid bukan ahli waris. Okey. Ahli kerabat yang selain 25 orang ahli waris yang telah dinyatakan dinamakan Zarul al-Arham seperti datuk sebelah ibu, cucu lelaki dan perempuan daripada anak perempuan, ibu saudara sebagainya. Pada dasarnya, golongan Zarul Arham tidak layak menerima harta pusaka jika terdapat ahli waris yang berhak atau Baitulmal. Namun, ada kalanya golongan ini boleh menerima harta pusaka dengan syarat-syarat tertentu. Antara beberapa syarat kewarisan Zarul Arham ialah harus tidak ada ashabul furud. Kerana jika ada ashabul furud, maka ia mengambil bahagiannya sebagai ashabul furud dan sisanya diambil dengan jalan rad. Seterusnya, harus tidak ada orang yang mendapatkan bahagian ashabah. Tetapi bila ahli warisnya itu hanya salah seorang suami atau isteri, maka salah satu dari keduanya mengambil bahagiannya sebagai ashabul furud. Sedangkan sisanya diserahkan kepada dawil al-arham, kerana rad kepada salah seorang suami atau isteri dilaksanakan setelah kewarisan Darul al-Arham. Baik,
Setakat itu saja daripada saya. Selebihnya saya serahkan seterusnya kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan menerangkan senarai ahli-ahli waris yang layak menerima harta pusaka. Terdapat 15 ahli waris dari pihak lelaki dan 10 ahli waris dari pihak perempuan yang utama dan layak menerima harta pusaka. Waris dari pihak lelaki ialah pertama anak lelaki, yang kedua cucu lelaki dari anak lelaki, yang ketiga bapa, yang keempat datuk, yang kelima saudara lelaki seibu sebapa, yang keenam saudara lelaki sebapa, yang ketujuh saudara lelaki seibu, yang ke-8 anak saudara lelaki dari seibu sebapa, yang ke-9 anak saudara lelaki dari seibu atau sebapa, yang ke-10 bapa saudara seibu sebapa, yang ke-11 bapa saudara sebapa, yang ke-12 sepupu dari bapa saudara seibu sebapa, yang ke-13 sepupu dari bapa saudara sebapa, yang ke-14 suami, dan yang terakhir hamba sahaya. Jika kesemua waris lelaki yang disebut masih wujud, maka hanya 3 orang sahaja yang layak, iaitu bapa, yang kedua anak lelaki, dan yang ketiga ialah suami. Okey, seterusnya adalah ahli-ahli waris perempuan yang layak menerima harta pusaka, iaitu pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak lelaki, yang ketiga ibu, yang keempat nenek sebelah ibu, yang kelima nenek sebelah bapa, yang keenam saudara perempuan seibu sebapa, yang ketujuh saudara perempuan seibu, yang ke-8 saudara perempuan sebapa, yang ke-9 isteri, dan yang terakhir pertuan perempuan bagi hamba sahaya. Jika kesemua ahli waris yang disebut masih wujud, hanya 5 orang sahaja yang layak, iaitu pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak lelaki, yang ketiga ibu, yang keempat saudara perempuan seibu sebapa, dan yang kelima ialah isteri. Okey, jika kesemua 25 waris lelaki dan perempuan masih hidup, maka keutamaan akan diberikan kepada hanya 5 ahli waris berikut. Yang pertama bapa, yang kedua ibu, yang ketiga anak lelaki, yang keempat anak perempuan, dan yang terakhir suami ataupun isteri. Kesimpulan yang boleh saya rumuskan ialah mengenai kedudukan ahli waris menurut hukum waris Islam. Al-Quran telah memberi garis-garis panduan mengenai siapa sahaja yang dapat menjadi ahli waris beserta bahagiannya masing-masing, yang kemudian digolongkan menjadi 3 golongan, iaitu pertama ahli waris secara faraid, iaitu ahli waris yang mendapat bahagian tetap sebagaimana telah ditentukan dengan jelas di dalam Al-Quran. Yang kedua, ahli waris karobat ataupun asobah, iaitu ahli waris yang mendapat bahagian warisan tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bahagian sisa ataupun bahagian terbuka. Yang ketiga, ahli waris yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua, iaitu menurut Hazairin adalah ahli waris pengganti ataupun dipanggil mawali. Menurut Syafi'i pula adalah ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris melalui garis penghubung anak perempuan tetapi tidak termasuk golongan faraid maupun ashabah zaul arham. Itu saja kesimpulan yang boleh saya rumuskan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu, yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.